bagi menyempurnakan tugasan pentaksiran berterusan yang kedua, iaitu yang bertajuk Perluasan Pengaruh British di Tanah Melayu dan Tindak Balas Masyarakat Tempatan terhadap Penjajahan British. Kita pergi kepada bidarata diri, iaitu saya, Nur Hasya Alan binti Sukri, dari kelas unit Sejarah 1, dan kod bagi serta nama kursus bagi tugasan ini ialah JHK 3203, iaitu Sejarah Politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Pensyarah bagi subjek tugasan saya ini ialah Puan Azlinah binti Ali. Seterusnya, kita pergi kepada isi kandungan. Isi kandungan yang terdapat dalam video ini ialah saya akan menjelaskan tentang perluasan pengaruh British dan tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British. Bagi perluasan pengaruh British ni, saya telah membahagi kepada 4, iaitu Perjanjian Pangkor, pembentukan negeri-negeri Selat, pembentukan negeri Melayu bersekutu dan pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Bagi tindak balas masyarakat tempatan pula, saya memilih 2 tokoh, iaitu Perjuangan Tokoh Tok Janggut dan Perjuangan Datuk Bahaman. Baiklah, kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu perluasan pengaruh British. Pengenalan bagi perluasan pengaruh British ni ialah di Tanah Melayu bermula pada abad ke-19, di mana tamatnya Perang Dunia Pertama, iaitu pemerintahan British yang telah bersilih ganti antara Parti Liberal dan Parti Konservatif. Perkara ini telah memberi kesan kepada dasar imperial terhadap tanah jajahan. Akibat daripada desakan tokoh imperialis yang berlaku, iaitu Edward Knatchbull Hugeson, menyebabkan bermulanya dasar campur tangan di negeri-negeri Melayu. Seterusnya, British ni dia tertarik kepada Tanah Melayu kerana kekayaan sumber semula jadinya, terutamanya kekayaan biji timah dan getah. Jadi, kehadiran British di kawasan ini adalah bagi memperkukuhkan pelbagai perjanjian dengan sultan-sultan Melayu yang membenarkan mereka campur tangan dalam urusan pemerintahan. Kita pergi kepada Perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor ini ditandatangani pada tahun 1874. Pada awalnya, walaupun di negeri Perak ini kaya dengan hasil perlombongan dan biji timah, namun pada tahun 1870-an, negeri-negeri di Tanah Melayu ini mengalami keadaan yang huru-hara. Perkara ini menyebabkan pentadbiran dan perlombongan biji timah ketika itu semakin menurun dan terjejas. Kejadian Perang Laut dan Perang Kelang yang berlaku membawa juga kepada penyebab kegiatan ekonomi di negeri Perak ini terjejas. Hal tersebut telah memberi impak kepada saudagar-saudagar yang berada di negeri Selat. Perkara ini telah mengundang Perjanjian Pangkor yang merupakan titik penting dalam sejarah negeri Perak yang membawa kepada perubahan asas dalam politik dan hubungan kuasa asing di Tanah Melayu serta berlaku perubahan dalam pemerintahan politik. Perjanjian Pangkor akibat daripada Perang Laut pada tahun 1861 hingga 1874. Perjanjian Pangkor berlaku akibat daripada kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1871. Raja Abdullah ialah raja muda yang sepatutnya dilantik menjadi Sultan baru Perak tidak menghadiri upacara pengemudian almarhum Sultan Ali telah diketepikan daripada jawatan Sultan Perak. Sebaliknya, Raja Bendahara Raja Ismail telah diangkat sebagai Raja Perak kerana mengikut istiadat pertabalan raja-raja, menyebabkan Raja Abdullah ini tidak berpuas hati. Maka beliau telah menentang pelantikan Raja Ismail dengan menganggap dirinya sebagai pengganti yang sah. Maka pertembungan berterusan akibat berlaku pergaduhan antara dua kongsi gelap Cina yang dikenali sebagai Gihin dan Haisan untuk menguasai kawasan perlombongan biji timah. Jadi, konflik tersebut menyebabkan pihak Inggeris menganggap sebagai peluang keemasan kepada mereka untuk mengauk keuntungan kawasan perlombongan dan memperluaskan pengaruhnya di Tanah Melayu. Dalam isi kandungan dalam Perjanjian Pangkor, iaitu Perkara 1, telah mempersetujui bahawa Raja Abdullah sebagai Sultan Perak. Pelantikan ini telah menjadikan Sultan Ismail tidak lagi menjadi Sultan Perak. Secara langsung, perkara ini mengakibatkan pengaruh British mula meresap dalam pentadbiran negeri Perak. Seterusnya, bagi kandungan 5, telah membuktikan bahawa pihak British telah mendapat kuasa dalam ekonomi dan politik negeri Perak. J.W.W. Birch, iaitu Residen British pertama Perak, telah melantik pegawai British untuk mengambil alih dalam pungutan cukai yang sebelumnya diambil alih oleh Sultan dan Pembesar. Baiklah, untuk topik kecil yang kedua, iaitu pembentukan negeri-negeri Selat.
Pembentukan negeri-negeri Selat ini bermula daripada selepas perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824. Lieutenant Governor yang mentadbir Pulau Pinang serta Melaka dan Singapura yang ditadbir oleh Residen. Pada tahun 1826, ketiga-tiga negeri tersebut telah digabungkan dan membentuk sebagai negeri-negeri Selat. Tujuan daripada pembentukan ketiga-tiga negeri tersebut adalah bagi menyeragamkan dan menjimatkan perbelanjaan pentadbiran mereka. Berikut adalah peringkat pentadbiran negeri-negeri Selat iaitu NNS. Pada tahun 1826-1857, Pulau Pinang ini dijadikan sebagai ibu negeri pertama bagi negeri-negeri Selat. Seterusnya, Pulau Pinang ini dipindahkan pada tahun 1832 ke Singapura kerana kedudukan Singapura pada ketika itu lebih strategik dan terdapatnya kemajuan pada negeri tersebut. Maka pada tahun 1858 hingga 1867, negeri-negeri Selat ini telah berpindah kepada di Calcutta, India. Perkembangan pesat dalam bidang ekonomi di sana telah mengundang masalah dalam perdagangan. Jadi disebabkan itu, ramai pegawai British ni di India ni masalah yang berlaku di Calcutta, India akibat daripada ramai pegawai British di sana tiada pengalaman dan kurang pengetahuan bagi memahami masalah yang berlaku di negeri-negeri Selat. Pada tahun 1867 sehingga 1946 terdapat kemasukan imigran Cina yang tiada had menyebabkan berlakunya kekacauan dan menyebabkan desakan kuat daripada pedagang British untuk pisahkan negeri-negeri Selat daripada Calcutta, India. Jadi, pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat rasminya dipindahkan dari Calcutta, India ke Pejabat Tanah Jajahan di London, iaitu status tanah jajahan British. Isi yang ketiga iaitu pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874 telah membuka jalan kepada pihak British untuk terlebih terlibat di negeri-negeri lain iaitu Negeri Sembilan, Selangor, Pahang dan Perak. Dan kesemua negeri ini dikenali sebagai 4 negeri-negeri Melayu bersekutu. Bagi negeri Pahang, kekayaan hasil bumi di Pahang telah menyebabkan British ni berminat untuk menjajah negeri tersebut. Setelah beberapa kali gagal dalam usaha untuk mencampurkan tangan di Pahang yang ditolak oleh Sultan Pahang ketika itu, menyebabkan Frederick Well, iaitu Governor negeri-negeri Selat, turun menghadap Sultan dan mendesak beliau untuk menandatangani perjanjian keselamatan daripada British. Namun pada ketika itu berlaku peristiwa yang tidak disangka pada Februari 1888 iaitu terdapatnya pembunuhan Goh Yu iaitu berbangsa Cina. Perkara ini telah menjadikan satu alasan bagi pihak British untuk menuntut ganti rugi daripada Sultan Pahang akibat mangsa tersebut iaitu Goh Hui merupakan antara rakyat British. Hal ini telah menyebabkan Sultan Pahang ini terpaksa mendatangani perjanjian perlindungan dan bantuan British dalam urusan pentadbiran kerana alasan yang diterima Sultan Pahang ini tidak mampu menjaga ketenteraman rakyat menyebabkan pembunuhan Goh Yu. Jadi dekat sini ni Pahang ni terpaksa menerima Residen British iaitu J.P. Roger. Kita pergi pula kepada Negeri Sembilan. Perluasan pengaruh British di tanah Melayu turut memberi fokus kepada Negeri Sembilan. British ini dia berpeluang untuk memperluaskan pengaruh mereka akibat pada ketika itu Negeri Sembilan ni mempunyai kekacauan yang telah menyebabkan British ni dia berpeluang untuk meningkatkan lagi perluasan pengaruh mereka. Jadi dekat Negeri Sembilan juga terdapatnya kekayaan perlombongan biji timah yang menyebabkan British ni dia ingin mencampur tangan terhadap negeri tersebut.
Maka pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu di negeri Pahang ni berlaku akibat daripada perniagaan biji timah di Lombong Sungai Ujong. Lombong Sungai Ujong ni dia menjadi tempat penarikan saudagar-saudagar Cina dan British. Perkembangan Sungai Ujong ni telah menyebabkan perdebatan dalam kalangan pembesar. Pertikaian dalam kalangan pembesar ni berpunca daripada keinginan pihak yang inginkan mengenakan cukai ke atas biji timah yang dieksport di Sungai Ujong. Sementara itu, Sungai Linggi ni merupakan antara laluan yang penting kerana Sungai Linggi ni dia menghubungkan Sungai Ujong. Jadi, pembesar seperti Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar dan Datuk Linggi berdebat untuk mendapatkan kawasan yang iaitu kawasan Sungai Ujong yang merupakan antara tempat biji timah ni dieksport. Jadi, perkara ini menyebabkan Datuk Kelana ni dia meminta bantuan daripada British dari segi bantuan ketenteraan, dan hal ini menyebabkan Datuk Shah Bandar ni mengalami kekalahan. Pada 30 November 1874, Datuk Shah Bandar ni dia akhirnya menyerah kalah dan Datuk Kelana ni diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong di Negeri Sembilan. Selanjutnya, kita beralih kepada pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu di Selangor. Campur tangan British ni berlaku akibat daripada keadaan negeri Selangor pada ketika itu mengalami masalah dari segi keamanan. Pada awalnya, British ini tidak berjaya dalam memujuk Sultan Abdul Samad supaya menerima perlindungan British. Namun akibat daripada sesuatu peristiwa, iaitu peristiwa yang menggugat akan keselamatan negeri Selangor, menyebabkan Sultan Abdul Samad ni terpaksa menerima perlindungan daripada pihak British. Pada tahun 1873, Selangor ni dia mengalami kegiatan lanun dan rompakan sehingga perkara ini tidak dapat dikawal oleh pemerintah negeri. Pada ketika itu, akibat daripada kegiatan lanun ini penguasaannya yang berleluasa. Jadi, seterusnya juga pada awal Januari 1874, lanun ni dia telah menyerang rumah api Tanjung Tuan. Serangan ini telah menyebabkan Andrew Clark meminta Sultan untuk membicarakan perkara berkenaan dengan hal lanun tersebut. Jadi Frank Swettenham dia di Selangor ni sebagai pembantu Sultan dalam urusan pemerintahan. Jadi akibat daripada serangan rumah api Tanjung serta kegiatan lanun dan rompakan menyebabkan Frank Swettenham iaitu orang bawahan British, dia menjadi sebagai pembantu Sultan dalam urusan pemerintahan negeri Selangor. Jadi dekat sini British ni dia telah mendapatkan negeri Selangor iaitu dalam memperluaskan kegiatan yang bagi memperluaskan kegiatan keluasan British. Seterusnya iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Latar belakang bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni, dia lebih kepada bersifat longgar yang tidak ditadbir sebagai satu unit pentadbiran yang tunggal, serta tidak ada perjanjian khas bagi mewujudkan gabungan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini. Sebaliknya, NNMTB ni dia bersifat membezakan kawalan Persuruhjaya Tinggi negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Gubernur Negeri-Negeri Selat. Seterusnya, raja di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini beliau mempunyai kuasa yang lebih besar kedudukannya sebagai negeri-negeri Melayu pemerintahan beraja yang bebas, dan raja tersebut juga mempunyai kuasa autonomi. Antara negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu ialah seperti negeri Perlis, negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu dan negeri Johor. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini ialah sebagai negeri naungan British, di mana setiap negeri tersebut mempunyai kerajaan sendiri dan tidak diperintah oleh satu pentadbiran yang sama.
tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British. Bagi tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British, saya telah memilih perjuangan Tok Janggut. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan mengenai Tok Janggut ini. Tok Janggut atau nama sebenar beliau dikenali sebagai Haji Mat Hassan bin Munas. Tok Janggut ini merupakan wira bangsa Melayu yang gugur pada tahun 1915 akibat berlakunya cukai dalam pertanian yang tidak munasabah terhadap penduduk di Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut ini juga dilahirkan pada tahun 1850 di Kampung Saring, daerah Jeram. Beliau telah mendapatkan pengajian agama di pondok dan mempelajari seni silat mempertahankan diri di sana. Tok Janggut ini juga dikenali sebagai seorang tokoh agama Islam dan mempunyai banyak pengikut. Kita beralih kepada punca penentangan perjuangan Tok Janggut. Sistem cukai yang membebankan. Pada ketika itu, negeri Kelantan ni terdapatnya sistem cukai yang membebankan banyak pihak, terutamanya kepada penduduk tempatan. Pihak yang memperkenalkan peraturan cukai ni pada tahun 1915 dan peraturan cukai ni dia mewajibkan untuk golongan petani supaya membayar cukai tanah tersebut. Dan perkara ini telah menyebabkan golongan petani ini dipaksa dan harus menerima sistem cukai yang terlalu tinggi yang telah diperkenalkan oleh pihak British. Seterusnya, terdapatnya kewujudan banci tanah serta denda yang dilaksanakan bagi pemilik yang gagal membayar cukai telah menjadikan satu bantahan daripada Tok Janggut. Perkara ini telah memberikan banyak bebanan kepada penduduk tempatan akibat daripada telah terpaksa membayar cukai yang tinggi dan banci tanah serta denda yang dilaksanakan apabila pemilik gagal untuk membayar cukai tanah tersebut. Hal ini menjadi bantahan daripada Tok Janggut akibat daripada penduduk tempatan ini mereka menghadapi masalah dalam pembayaran cukai akibat pertempatan daripada kawasan kampung mereka dengan pejabat bayaran cukai yang sangat jauh di kawasan bandar. Seterusnya, hal ini telah membawa kepada masalah apabila pekerja pengutik cukai yang terhad menyebabkan ramai penduduk yang harus menunggu untuk membayar cukai, menyebabkan mereka terpaksa membayar cukai dalam tempoh 3 hari tergendala. Dalam masa yang sama, ketika itu, kegagalan dalam membayar cukai akan menyebabkan rakyat tempatan dimarah serta digunakan dengan kata-kata yang kasar dan menyebabkan timbul rasa marah dan tidak puas hati rakyat tempatan kepada pihak British. Di samping itu, kita pergi kepada faktor seruan kebangkitan umat Islam daripada perjuangan Tok Janggut ini. Baiklah, Sheikh Ahmad Al-Fatani merupakan guru kepada Tok Janggut telah memberi amanat supaya membebaskan jajahan yang dikenali sebagai Serambi Makkah. Pada ketika itu, tercetus Perang Dunia Pertama pada Ogos 1914 menyebabkan berlakunya sentimen anti-Inggeris semakin meningkat. Namun pada ketika itu, kerajaan Kelantan ni dia tersepit akibat daripada perjanjian yang berlaku antara Inggeris Kelantan, menyebabkan Tok Janggut ini berasa kecewa apabila mereka terpaksa menyebelahi British dan bukan Turki Uthmaniyah, iaitu negeri Islam. Dalam ketika itu, perisytiharaan jihad yang dikeluarkan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah telah menyebabkan Tok Janggut ini menyahut cabaran dalam menentang British yang berada di Pasir Putih, Kelantan. Kehadiran Inggeris di Kelantan ini sangat tidak disokong oleh rakyat tempatan akibat daripada pelbagai cukai yang telah dibawa, termasuklah Tok Janggut yang terpaksa menurut segala kemahuan British pada ketika itu. Kita pergi kepada penindasan melalui kutipan cukai. Akibat daripada berlakunya penindasan cukai yang semakin tinggi menyebabkan kemarahan orang Melayu semakin meningkat. Kekacauan yang menyebabkan pengambilan masa yang lama akibat daripada
pegawai pengutik cukai yang terhad telah menyukarkan penduduk dan Tok Janggut untuk membayar cukai pada ketika itu. Walaupun Tok Janggut ni tidak berpuas hati, namun mereka terpaksa membayar cukai tersebut dengan paksa rela. Namun akibat daripada pengambilan masa yang lama ni telah menyebabkan mereka memutuskan untuk terus tidak membayar dan memulakan kempen penentangan terhadap British. Jadi kita pergi kepada sentimen anti-Inggeris. Tok Janggut ni dia telah menawarkan diri beliau kepada Ungku Besar Jeram untuk menubuhkan barisan menentang penjajah. Penubuhan bagi sesi menentang penjajah ini telah menyebabkan mereka bermesyuarat yang dilakukan di rumah Tok Nikbas di Kampung Akib bagi merancang strategi untuk menentang Inggeris. Namun, strategi mereka tersebut telah diketahui oleh pegawai jajahan Pasir Putih iaitu Latif. Pada 29 April, pegawai jajahan ni, Latif, dia telah memberitahu Sarjan Cik Wan Sulaiman tentang perancangan strategi yang dilakukan oleh Tok Janggut ini. Maka menyebabkan Sarjan Cik Wan Sulaiman ni iaitu Ketua Balai Polis menangkap Tok Janggut supaya Tok Janggut ini menyerah diri supaya tidak melakukan strategi menentang British tersebut. Namun, akibat daripada layanan kasar yang diberikan oleh Ketua Balai Polis tersebut telah menyebabkan pertikaian berlaku, iaitu Tok Janggut ni telah menikam polis tersebut dengan menggunakan keris sehingga Sarjan Cik Wan Sulaiman ni meninggal dunia. Maka ini adalah peringkat-peringkat mengenai peristiwa setelah Tok Janggut ni membunuh Sarjan Cik Wan Sulaiman. Okey, baiklah. Perkara tersebut menyebabkan Tok Janggut ni dan pengikutnya bergerak ke Pasir Putih, dan hal tersebut telah menyebabkan pegawai-pegawai Inggeris dari Pasir Putih tersebut melarikan diri ke Kota Baru. Jadi disebabkan pegawai Inggeris ni melarikan diri, maka Tok Janggut ni dia menubuhkan pentadbiran maka Tok Janggut ni telah menubuhkan pentadbiran di Pasir Putih, Kelantan. Namun pentadbiran dilakukan oleh Tok Janggut ni telah mengundang kemimbangan oleh Sultan Muhammad, iaitu Sultan Muhammad di Istana Kota Baru. Jadi Sultan Muhammad ni dia memutuskan Tok Janggut supaya ditangkap atas kesalahan menderhaka melalui cadangan penasihat British pada ketika itu. Jadi menyebabkan berlakulah peperangan daripada tentera British ni dalam mencari Tok Janggut. Namun walaupun pada ketika itu ni Tok Janggut ni pandai dalam bersembunyi, namun akibat daripada tentera Sikh yang dihantar oleh British telah membakar rumah penduduk kampung dan menyebabkan Tok Janggut ni marah. Dan pertempuran telah berlaku antara Tok Janggut dan tentera Inggeris di kampung dalam Pupur. Akhirnya Tok Janggut ni diterbunuh akibat daripada peperangan tersebut, dan mayat Tok Janggut telah diarak sekitar Pasir Putih, Kelantan akibat daripada Tok Janggut ni telah diisytiharkan sebagai penderhaka. Jadi kegagalan pemberontakan pada 1915 ini telah memberi kesan yang cukup besar kepada semangat kebangsaan dalam menentang penjajahan melalui dalam kalangan penduduk. Sungguh pun kita tahu bagi penentangan Tok Janggut ini tidak berjaya, namun peperangan yang telah dilakukan oleh beliau telah memberi banyak pengajaran kepada semua, termasuklah kita masyarakat pada masa kini. Kita beralih tokoh yang terakhir iaitu Datuk Bahaman. Datuk Bahaman atau nama sebenar beliau dikenali sebagai Abdul Rahman bin Tuanku Imam Nuh. Beliau merupakan orang besar bagi Sultan Pahang. Beliau dilahirkan pada tahun 1838 dan telah meninggal dunia pada tahun 1977. Kedudukan Datuk Bahaman ini setaraf dengan orang besar berempat, dan beliau sering diajak berunding oleh Sultan Ahmad. Baiklah, perjuangan Datuk Bahaman ni dapat dikisahkan melalui pengisahan perjuangan masyarakat tempatan. Datuk Bahaman ni dia lebih kepada perjuangan yang menandakan perasaan anti penjajah masyarakat Pahang terhadap kehadiran orang British di Pahang.
Jadi, perjuangan ini ni bermula pada Disember 1890 apabila E.A. Wise mendirikan balai polis di sana tanpa membuat rundingan bersama Datuk Bahaman. Perkara ini telah menyebabkan Datuk Bahaman melancarkan serangan tergempar bersama pengikutnya di sana. Jadi, namun penentangan secara terbuka juga berlaku pada tahun 1891. Peristiwa serangan mengeja ini berlaku akibat daripada 3 orang pengikut British yang didakwa telah mengutip hasil hutan tanpa kebenaran daripada masyarakat Pahang serta melalui Datuk Bahaman. Jadi, hal ini menyebabkan Datuk Bahaman menyerang Balai Polis Lubuk Terua dan pihak Dosboro kalah dan menyebabkan mereka melarikan diri ke Temerloh, Pahang. Jadi ini adalah peristiwa secara berurutan, iaitu bermula daripada perjuangan Datuk Bahaman kuat dengan adanya sokongan Tok Gajah dan anaknya Mak Kilau. Datuk Bahaman ni dia nak melakukan perjuangan dan perjuangan tersebut mendapat sokongan daripada Tok Gajah dan anaknya Mak Kilau menyebabkan perjuangan tersebut semakin meningkat dan bertambah kuat. Namun, pada tahun 1892, British menyerang kembali Lubuk Terua menyebabkan pejuang Pahang berundur ke Kelantan dan Terengganu. Serangan seram balas yang dilakukan oleh pihak British telah menyebabkan kesemua tokoh telah berundur ke Kelantan. Jadi, usaha Datuk Bahaman ni untuk menghalau penjajahan British tidak berjaya kerana penentangan yang dilakukan ini walaupun mendapat sokongan yang kuat namun tidak dilakukan dalam sistem yang bersistematik menyebabkan mereka ni terpaksa berundur daripada Pahang. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa perjuangan Datuk Bahaman ni sering dikenang sebagai satu simbol penentangan terhadap penjajahan dan menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Nama beliau terus dikenang dalam sejarah Malaysia sebagai salah seorang pejuang yang gigih bagi menegakkan hak dan kedaulatan bangsa Melayu. Dari dekat sini, saya dapat simpulkan bahawa tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan mencerminkan semangat kebangkitan dan keazaman yang tinggi. Kesungguhan dan kemampuan masyarakat tempatan berjuang dalam mempertahankan tanah air daripada penjajahan harus dipandang tinggi. Walaupun kita dapat lihat penjajahan kita pada waktu dulu sangatlah memberi kita semangat dalam kebangkitan untuk menentang penjajahan British akibat daripada masyarakat dahulu sering ditindas oleh kezaliman yang diberikan oleh penjajahan British pada ketika itu. Jadi kita sebagai masyarakat kini haruslah menjadikan semangat yang diberikan oleh perjuangan tempatan dahulu sebagai satu kebangkitan kepada diri kita untuk menjaga nama baik negara Malaysia dan dalam masa yang sama menjaga tanah air kita iaitu negara Malaysia. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya bagi tugasan 2 dalam subjek SJHK 3203 iaitu Sejarah Politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.